Hai Putri, selamat datang. Okey, yang lahir boleh dengar saudara-saudara? Hai Aina Syafia, gitu. Blusher baru here. Nasi kandak namanya. Mak ai mentang-mentang lah boleh masuk pakai email macam-macam nama yang kamu letak. Bagus-bagus, saya suka. Boleh saling mengenali. Sebab kalau macam normal kelas ataupun kelas biasa, biasanya nama kamu macam pakai nama sendiri kan. Lepas tu huruf besar semuanya. Itu yang seperasan lah. Tapi kalau macam kelas ganti, extra kelas, seminar dan sebagainya, kelas yang kamu boleh masuk melalui email, dekat situ kamu boleh guna pelbagai nama. Tapi kalau tersalah sebut nanti bagi tahu sebab sebelum ni ada juga apa nama yang bila saya sebut nama dia, lepas tu pelasian tu dia cakap apa tau, sir itu nama mak saya. Dah dia pakai nama tu, manalah saya tahu. Ada juga yang nama lelaki tapi dia perempuan. So bila tanya kenapa, dia kata tu akaun abang dia, gitu. Jadi semua kadang-kadang confuse keliru. Keliru dengan nama-nama ni dan juga keliru dengan diri sendiri tiba. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat pagi semua. Apa khabar? Luna Meizono. Gitu. Luna betul ke nama kamu? Cik. Okey. Dah makan ke belum hari ni? Izzah, hari ni kelas kita 1 jam je. 1 jam saja dari pukul 11 sampai pukul 12 tengah hari. Bukan 2 jam lagi macam minggu lepas. Sebab saya masih berhutang dengan kamu. Hanya 1 jam saja lagi. Tapi hari ni tak ada gabung tau. Hari ni kelas yang untuk group A saja. Maksud dia yang ada bersama-sama dengan saya pada hari ini ialah Plushion. Kalau kamu punya kelas nombor dengan saya pada hari Isnin, betul. Tapi saya B. Oh, so boleh masuk jugalah. Boleh masuk. Biasalah tu. Sebab saya ada 2 grup. So kalau dia open kepada semua yang bawah, bawah. Maksud dia yang siapa yang ambil kelas dengan saya, dapatlah masuk kelas ini. Okey, dah makan ke belum? Kamu semua dah sarapan ke? Saya dah sarapan, alhamdulillah. Sarapan bagai kayangan. Okey, macam-macam saya makan hari ni. Ada nasi lemak, makan roti canai. Aina dah makan, Lindsay dah makan. Okey, nice. Sedap makan kuih tiaw. Kuih tiaw udang. Nasi kandak mak ai pagi-pagi dah berdana nasi kandak. Okey. Baiklah. Tapi saya ambil kelas Mizet, boleh masuk ke? Tapi kamu dah masuk dah sekarang kan? Boleh. Apalah sangat di antara saya dengan Mizet tu tiba. Okey. Jadi, pada hari ini kita akan sambung dengan pembelajaran kita. Okey, kamu boleh tengok nota daripada apps ataupun bank notes dan sebagainya sebab nota kelas ganti ni dia lebih kurang macam nota yang sebelum ni lah. Nota yang kita tak habis belajar tapi setambah baik khas untuk kelas ganti ini. Dan seperti biasa, jika kamu ada sebarang soalan berkaitan topik yang kita nak belajar pada hari ini, kamu boleh terus tanya dekat ruang chat ini, okey? Dan kelas kita 1 jam saja guys. Pada hari ini pukul 11 sampai pukul 12 tengah hari. Dan saya harap kamu terus kekal walau di mana-mana sekalipun kamu berada pada ketika ini. Pukul 11 sampai pukul 12. Ya betul. Saya cakap dari pukul berapa tadi? Risau pula. Pukul 11 sampai pukul 12. Halu ikan terbang. Sudah. Mai dah nama-nama macam tu. Kalau kamu nak makan boleh ke? Boleh juga. Katakanlah saya nak makan dulu boleh. Ada kamu tak buka kamera kan? Jadi boleh je lah makan. Jangan pula buka kamera lepas tu sambil kamu makan. Risau. Jadi mukbang kat situ. Masyarakat tengok bukan nak masuk, bukan nak tengok saya, tengok kamu Jadi kita tak nak perkara-perkara macam tu berlaku. Alright guys. Jadi pada hari ini apa yang akan kita belajar selama 1 jam? Okey, kita nak buat sama-sama berkaitan rumusan. Rumusan ni kalau kamu perasan kita dah pernah belajar siapa yang dah belajar dengan saya sebelum ni kita dah pernah belajar. Cuma kita tak bincangkan dan kita tak buat sama-sama. Okey, kita tak buat rumusan yang lengkap lagi. Jadi hari ni kita akan baca semula, kita akan tengok sebab hari itu sebanyak bercerita tentang apa Luna? Banyak cerita tentang ciri-ciri, aspek-aspek benda-benda yang perlu ada dalam rumusan ini. Okey. Saya nak exam esok memang kena topik kita hari ni. Cantik Puteri. Dia beradik Justin Bieber katanya tiba. Okey, memang cantik. Jadi kita tengok rumusan. Baiklah.
Macam biasa, rumusan dia soalan yang keluar dalam bahagian C, kertas 2, nombor 9. Okey, kertas 2 tu soalan last sekali ialah soalan rumusan. Alright. Dan rumusan ni, kamu semua tahu kan, dia macam yang saya dah terangkan sebelum ni, dia ada bahan yang akan diberikan. Ada bahan satu, petikan. Lepas tu ada bahan yang kedua ataupun bahan yang ketiga yang berbentuk apa? Selain daripada petikan lah, seperti grafik, gambar rajah, poster, puisi pun boleh juga dan sebagainya. Okey, jadi kita akan buat sama-sama, kita akan baca petikan sama-sama dan kita akan cari fokus dia sama-sama dan banyak kali dan ni dan kita akan cuba hasilkan sebuah rumusan yang lengkap bersama-sama. Boleh ke tidak semuanya? Boleh. Okey, kalau dah boleh, let's go. Kita mulakan, guys. Jom kita tengok topik kita iaitu rumusan. Okey. Dalam rumusan ini, kamu kena baca dan teliti setiap bahan ya. Maknanya, apa-apa sekalipun bahan yang diberikan, kena tengok, kena baca. Sebab kamu tak boleh buat isi sendiri. Betul tak? Kamu tak boleh buat idea sendiri. Walaupun dia logik, isi kamu tu yang kamu berikan tu logik, dia bertepatan dengan tema ataupun orang kata topik bahan tersebut. Tetapi bila kamu tulis dalam jawapan kamu tidak akan diterima. Sebab kamu tak merumuskan bahan itu. Kamu berikan satu pemikiran yang lain, idea yang lain. Itu dikatakan sebagai idea kamu sendirilah, berbentuk kebat yang mana kalau ditanya pendapat, yes, boleh. Tapi untuk rumusan, dia tak nak pendapat kamu. Faham tak? Dia tak nak pendapat kamu, guys. Dia tak nak isi kamu sendiri, tak nak huraian, tak nak contoh kamu sendiri. Kena rumuskan daripada bahan. Okey? Buat satu rumusan daripada bahan. Lepas itu, panjangnya tak melebihi 120. Okey, yang ini saya dah terangkan sebelum ini. Katakanlah kalau macam kamu nak dapat tahu ataupun kamu nak kira bilangan patah perkataan dengan mudah, dengan yakin dan juga tenang. Lepas tu dengan ilmu, iman dan juga amal tiba. Okey. Jadi, untuk rumusan ini, kamu buat satu ayat ataupun satu perenggan, lepas tu kamu kira setiap perkataan dalam ayat yang kamu dah tulis tu. Supaya kamu dapat agak ataupun mungkin kamu nak tukar ayat yang seterusnya agar dia jadi ayat yang tersusun, ya, supaya ayat tu dia lagi cantik. Lepas tu bilangan patah perkataan dia juga tidak lebih. Katakanlah kalau lebih berapa? Kalau ikut taklimat yang sepegi kan dekat sekolah, sampai 125 sahaja sebenarnya. Dia 5 patah perkataan saja, tapi adakah 130 tu boleh dikira? Masih boleh dimaafkan, tetapi lebih daripada itu takkan diberikan apa-apa markah. Faham tak? Cikgu akan baca macam biasa, okey? Cikgu akan baca jawapan kamu dari mula sampai habis, tetapi yang lebih tu dia tak tolak markah tau. Banyak nak tersasul ni. Dia tak tolak markah, cumanya tak ada apa-apa markah yang akan diberikan. Cikgu akan macam abaikan jawapan kamu tu. Let's say kalau yang lebih tu kesimpulan atau penutup, tak ada markah untuk penutup. Faham? Jadi kalau tak ada markah untuk penutup, adakah kamu akan dapat markah penuh? Tidak. Dekat situlah konsep tolak markah tu. Faham tak? Maksud dia tak ada markah untuk isi. Dia bukannya macam panjang je terus tolak. Okey, cikgu akan baca. Kalau cikgu nampak panjang, katakanlah mungkin itu yang panjang tu isi dan juga penutup. Perkataan isi yang ke-8 ya. Dah perkataan yang ke-125 contohnya. Okey, isi tu takkan dikira. Dah tolak 2 markah, betul. Lepas tu penutup memang dah panjang daripada 120. Tolak lagi 2 markah. Maknanya kamu tak dapatlah markah untuk isi yang terakhir dan juga penutup tu. Jadi rugi dekat situ, betul tak? 4 markah dah tolak. Itu konsep penolakan markah dalam rumusan tu, faham? Jadi kalau nak buat, kena ngam-ngam sahaja, ya, ngam-ngam soy. Okey, tak boleh guna ayat yang diambil daripada petikan. Maksudnya sebiji-sebiji itu jangan guna. Okey, apa yang kamu boleh buat ialah kamu ambil isi sahaja, lepas tu kamu olah menggunakan ayat kamu sendiri dan jangan sesekali ubah maksud asal. Maksud asal macam mana? Okey, contohlah kalau petikan tu membicarakan faedah-faedah aktiviti pelancongan dan kesan-kesan pelancongan kepada Malaysia.
faedah dan kesan. Kesan mungkin dia letak kesan buruk, tapi kamu buat cara-cara menarik kedatangan pelancong ke Malaysia. Masih lagi berkaitan apa? Pelancongan. Tetapi kamu tukar kata kunci dia, maksudnya kamu ubah maksud asal dia. Faham tak? Benda yang dia tak cakap, kamu tak payah tulis. Tak payah cari. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ini? Tak ada. Kita tengok petikan ini sama-sama. Alright, ada 1, 2, 3, 4. Kalau dalam petikan ni kita ada apa? Kita ada dia punya tema, kita boleh kenal pasti. Lepas tu kita boleh cari fokus dia. Dan macam biasa kita cari dia punya isi. Okey, untuk bahan satu petikan ni, ada tak sesiapa yang nak baca? Kalau nak baca boleh cakap saya berikan kepada saya. Saya memang suka membaca. Cikgu akan kira patah perkataan ke? Cikgu memang akan kira lah. Kalau cikgu nampak panjang, memang automatik cikgu kira. Tapi memang kena kira pun. Tak kira lah apa pun yang berlaku. Itu termasuk dalam pemarkahan supaya cikgu tak terlebih, orang kata perkataan kamu tu lebih. Ya, tapi cikgu tetap bagi markah. Supaya tak berlaku isu macam tu, memang cikgu akan kira sebenarnya. Okey, Lindsay, Niha nak baca. Halo, Lindsay Chua. Hai. Hai. Betul tak sesebut nama kamu? Lindsay ke Lindsay ke macam mana? Lindsay. Lindsay? Dari mana, Lindsay? Sarawak. Sarawak, wow, jauhnya. Sarawak kat mana, Lindsay? Sebelah dengan Sabah. Sebelah dengan, sebelah. Tak, I mean dekat Kuching or... Miri. Miri, rasa macam pernah tanya. Pernah tanya ke sebelum ni? Tak. Ni first time kan? Okey, kita dengar. Lindsay boleh baca tak petikan ni? Boleh Boleh. Nak baca sampai habis ke macam mana? Suka hati. Suka hati. Okey, Lindsay, cuba baca sampai habis. Kami nak dengar. Okey, silakan Lindsay Chua. Rakyat Malaysia mempunyai nilai kesedaran sukarela yang tinggi berdasarkan sumbangan kewangan dan tenaga apabila berlakunya sesuatu bencana alam. Secara realitinya, aktiviti sukarelawan bukan sahaja melepasi sempadan budaya, agama dan masyarakat, malahan dapat dijadikan sebagai ibadah dalam kehidupan seseorang. Sebagai sebuah negara yang bergerak ke arah sebuah negara yang maju, Malaysia amat menitik beratkan aktiviti sukarelawan dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan belia. Faedah aktiviti sukarelawan dalam kalangan belia adalah dapat membantu mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Mereka juga dapat mengakses jaringan peluang pekerjaan yang wujud di Malaysia. Bukan itu sahaja, aktiviti sukarelawan juga mampu meningkatkan kemahiran insania dalam diri mereka, terutama ketika mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan, mereka juga boleh menimba ilmu dan kemahiran bekerja dalam sebuah organisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana belia dapat mengenali keadaan kerja yang berbeza-beza melalui aktiviti sukarelawan. Dalam hal ini, pihak kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam menanam semangat sukarelawan dalam kalangan belia. Bermula akar umbi, antara usaha yang diketengahkan ialah Kementerian Pendidikan Malaysia memasukkan sukatan pelajar tentang sukarelawan dalam kurikulum pelajaran. Melalui pembelajaran dari peringkat awal, semangat sukarelawan akan tertanam dalam jiwa anak bangsa dan akan berpanjangan sehingga dewasa. Hal ini secara tidak langsung dapat mendidik golongan belia menjadi warga negara yang prihatin terhadap keperluan masyarakat. Penubuhan Yayasan Sukarelawan Sista bagi memupuk dan mempergiatkan aktiviti sukarelawan dalam kalangan belia Malaysia merupakan satu usaha yang dipuji. Konklusinya, sukarelawan di negara mesti disemarakkan oleh pelbagai pihak kerana berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, terima kasih Lindsay Chua.
Bacaan yang sangat baik. Satu persatu jelas, nyata dan terang. Okey. Terima kasih sangat-sangat. Alright. Jadi kita tengok sama-sama tentang rumusan ni. Okey, tadi ada yang tanya, Sir, apa beza ringkasan dengan rumusan? Okey, beza dia masa kamu form 3 dulu, kamu ada belajar ringkasan. Sebenarnya ringkasan tu dah dipelajari sejak kamu form 1 ya. Form 1, form 2, form 3 memang ada ringkasan. Form 5 dia tak ada ringkasan. Okey, konsep dia hampir sama. Hampir sama, cuma beza dia ringkasan dia bagi petikan sahaja. Kamu pendekkan petikan tu. Betul tak? Kalau rumusan, kamu merumuskan, okey? Kamu merumuskan bahan-bahan yang diberikan. Dia ada bahan 1, ada bahan 2, ya. Dan mungkin ada bahan 3 untuk rumusan tingkatan 5. Jadi kalau orang tanya, ringkasan dah tak ada lagi tingkatan 5 ni. Okey, lepas tu ia ada rumusan saja, dan rumusan ini dia boleh terdiri lebih daripada satu bahan, ya. Itu beza dia. Ringkas, pendek, rumus apa yang kita faham berkaitan bahan yang diberikan. Okey. Seterusnya, kita tengok sama-sama dekat sini petikan yang ada. Sebelum kita tengok petikan, ya. Okey, ada dekat sini bahan yang kedua. Okey, bahan yang kedua, contohnya kalau kita tengok, suburkan semangat kesukarelawanan. Mengadakan sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan. Mempromosikan aktiviti sukarela melalui media massa. Syarikat swasta mengadakan aktiviti sukarela melalui tanggungjawab sosial korporat. Okey, yang ini merupakan cara-cara menyemai ataupun memupuk semangat kesukarelawanan. Betul tak? Betul. Langkah-langkah, cara-cara langkah. Okey. Untuk soalan tadi, siapa yang tanya penanda wacana kira berapa patah perkataan? Okey, untuk penanda wacana, dengar betul-betul kamu nak tahu sekarang ke nak tahu kejap lagi? Kiraan penanda wacana. Sebab tadi ramai yang tanya, nak sekarang se? Amboi. Demand nak sekarang. Okey. Untuk penanda wacana ni sebenarnya dikira mengikut patah perkataan. Okey, dikira ikut bilangan perkataan. Sebagai contoh kejap lagi, ya. Dikira ikut bilangan perkataan yang ada dalam penanda wacana tersebut. Okey, sekarang kita tengok contoh, ya. Ada penanda wacana, contohnya kita guna seterusnya. Okey, seterusnya ini dikira satu patah perkataan. Okey, seterusnya kira satu. Selama ni saya salah kira. Alright. Katakanlah kamu guna penanda wacana selain itu. Okey, selain itu dikira dua patah perkataan. PP ni patah perkataan, ya, nampak? Okey, di samping itu. Dengar betul-betul. Okey, kalau di samping itu kira 3 patah perkataan. Okey, yang ini dikira 3 patah perkataan. Nampak tak? Okey, kita kira berapa patah perkataan. Contoh lain. Okey, ada satu penanda wacana ni, tapi ni bukan untuk isi, ya. Ini penanda wacana untuk buat huraian. Contohnya, walau bagaimanapun. Okey, yang ini berapa patah perkataan? Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun dia jadi 2 patah perkataan. Okey, yang ini yang sebenarnya penanda wacana ni. Sebab penanda wacana ni dia tak termasuk dalam golongan kata yang dikira sebagai satu patah perkataan, ya. Contohnya macam peribahasa, kata ganda, kata nama khas, yang tu semua kira satu patah perkataan, betul tak? Itu golongan kata. Kata majmuk dan sebagainya. Tapi penanda wacana dia dikira satu aspek yang lain, iaitu ikut bilangan perkataan. Boleh saya minum tak? Rasa nak seduh. Okey, hal ini dikatakan demikian. Sekejap, ya. Oh, sedap, sejuk. Okey, hal ini dikatakan demikian, itu dia tak termasuk dalam golongan kata apa-apa. Dia kira ikut bilangan patah perkataan lah. Hal itu ataupun hal ini, hal ini dikatakan demikian kerana.
ada 5. Faham? Hal satu patah perkataan, ini satu patah perkataan, dikatakan satu patah perkataan, demikian satu patah perkataan, kerana satu patah perkataan. Bukannya kamu buat sekali, longgok dikira satu. Bukan. Faham tak? Dia tak termasuk dalam golongan kata yang istimewa. Okey, tapi ada pendapat yang mengatakan penanda wacana kira satu patah perkataan. Kenapa? Okey, kalau peringkat menengah rendah dan juga sekolah rendah, penanda wacana dikira satu patah perkataan. Saya tak tahu kenapa ada perbezaan pendapat. Tapi bila dah masuk peringkat SPM ni, tingkatan 4, tingkatan 5, kita gunakan konsep yang sebenar. Ini konsep yang sebenar, penanda wacana dikira ikut bilangan perkataan yang ada tu, ya. Dia bukannya satu ni kira satu, ini pun kira satu, ini pun lah kira satu juga. Tak boleh macam tu. Faham tak? Okey, sebab dia penanda wacana ni dia penanda perkataan untuk menghubungkan di antara satu ayat dengan ayat yang lain, Okey, minggu lepas punya kelas ganti saya tak bagi lagi. Okey, noted, nanti saya tak bagi lagi, Saya rasa macam dah masuk kan? Oh, kelas form 4 punya kot. Sorry. Form 4? Minggu lepas kita belajar apa Oh, nanti saya cek balik. Tak apa, saya boleh masukkan nanti. Karangan tak silap. Okey, thank you, ingatkan. Sebab dah bercampur. Form 4 kot yang saya masukkan. Form 4 pun saya tak tahu saya ajar apa. Bukan tak tahu, tak ingat. Allahu, tak ingat Okey. Nanti kamu remind balik. Kalau tak ada, kamu remind dalam kelas biasa. So, saya boleh bagi tahu saya dah masukkan ke belum. Okey? Karangan respons terbuka. Okay, thank you guys. Nanti saya bagi. Alright, yang contoh-contoh yang kita buat karangan. Ya, betul. Kita buat karangan yang imbakub tu kan. Okay dah, sambung. Alright. So, kita tengok kat sini. Ni pun nanti mesti kamu minta kan. Minta-minta Cik, tiba. Okay. Kita tengok dekat sini. Apa dia punya tema dia, tema bahan. Okay, kalau kamu perasan bahan ni dia cerita tentang aktiviti kesukarelawanan. Betul tak? Okey, kita boleh tengok dekat perenggan yang kedua, ya. Aktiviti kesukarelawanan dalam kalangan apa? Dalam kalangan masyarakat ke dalam kalangan belia? Aktiviti kesukarelawanan dalam kalangan masyarakat ke belia? Kamu perasan tak dia banyak cerita pasal belia? Belia ke masyarakat? Okey, ni tengok ayat dia. Aktiviti kesukarelawanan dalam kalangan masyarakat terutamanya dalam kalangan belia. Okey. Dengar betul-betul. Kalau tema, dia akan bagi tahu dia fokus kat mana. Contohnya, peranan teknologi dalam kalangan pelajar. Dia macam tu. Dia akan fokus kepada kalangan apa masyarakat tu. Okey, contohnya, amalan kerjasama sesama kaum. Itu maksudnya meliputi semua penduduk. Tak kira Melayu saja. Tapi meliputi kaum-kaum yang lain. Jadi kamu kena tengok, dia fokus dekat mana. Siapa pihak yang terlibat tu? Pihak yang terlibat ialah kalangan belia. Jadi kalau faedah, contoh fokus dia faedah. Nampak tak? Yang ini fokus satu ni, nampak tak? Faedah ni maksud dia kebaikan. Jadi fokus dia akan jadi macam mana? Faedah apa? Cuba bagi tahu dekat saya. Faedah ni dia punya fokus fokus satu. Kita dah boleh terus nampak dah. Okey. Fokus satu, faedah aktiviti kesukarelawanan. Okey, lagi sikit. Dekat mana? Dalam kalangan kanak-kanak ke? Takkan kanak-kanak akan jadi sukarelawan kan? Dalam kalangan remaja, lagi spesifik. Okay? Dalam kalangan belia, yes, that's correct. Okay? Maksudnya ialah fokus tu kaitkan dengan tema. Kamu dah kenal pasti tema, tinggal cari fokus. Lepas tu cantumkan faedah. Apa tema dia? Aktiviti kesukarelawanan dalam kalangan belia. Jangan lupa kena ada ni letak siapa pihak yang difokuskan. Ataupun kita sebut pihak yang terlibat. Dia kalau soalan dia lebih kurang macam ni lah. Nanti kamu cuba kaji kan. Latihan ataupun soalan, tengok apa dia punya tema. Kalau tak ada, kalau macam pihak tu, dia biasanya dia akan cakap umum lah. Contohnya dalam kalangan masyarakat. Dalam kalangan warga, contohnya warga maya. Tiba warga maya, itu teknologi. Dia akan cakap siapa pihak tu. Dalam kalangan contohnya pelajar, ibu bapa, keluarga. Dia mesti macam tu. Kalau masyarakat biasa dia pecah-pecah. Masyarakat yang macam mana? Masyarakat majmuk ke, belia ke, remaja ke, dewasa ke, warga emas ke, macam tu. Faham Okay, so dekat sini senang saja, kamu tinggal cari. Okay, sekarang kita cari apa faedah dia. Kita dah kenal pasti fokus isi yang pertama, faedah
Aktiviti kesukarelawanan dalam kalangan belia. Nampak tak dia cakap ni lagi? Dia tekankan belia dekat situ. So kamu jangan tinggalkan untuk tema dia tu. Adalah dapat membantu mengembangkan potensi. Okey, yang ini merupakan isi fokus yang pertama. Dapat membantu mengembangkan potensi yang ada. Nampak ke tidak? Yang ada bercantum pula. Dapat membantu mengembangkan potensi yang ada dalam dalam apa? Dalam diri mereka. Diri mereka ni siapa? Diri golongan belia itulah. Yang dari remaja dia nak masuk ke alam dewasa. Belia. Macam kamu remaja lagi, betul? Kamu remaja lagi. Tapi once kamu dah habis sekolah nanti, kamu boleh dikategorikan sebagai belia lah. Belia ni 21 tahun ke atas. Tapi sekarang 18 tahun pun dah dikira belia. Kiranya macam nanti kamu dah boleh mengundi dah, betul? Sebelia ke? Sebelia lagi. Seorang dewasa, kategori dewasa. Tapi golongan belia, faham tak? Macam kanak-kanak, dia kanak-kanak tapi dia punya umur tu berapa? 5 hingga 12 tahun. Masih lagi kanak-kanak. Bawah 2 tahun, kanak-kanak juga. Faham tak? So dia punya range tu dari umur 18 sampai umur 39 nak masuk 40 tu kira belia lah. Kalau warga emas dari umur warga emas kalau kat Malaysia umur 60 tahun ke atas kalau tak silap saya. Walaupun kalau remaja bermula daripada tu 12 tahun ke atas, tapi 12 tahun yang dia dah, contoh hari ni birthday dia 12 tahun, kira dia dah dikira sebagai remaja ataupun 13 tahun ke atas. Dia tengok pada tu lah, kategori umur tu. Saya ni apa? Kamu remaja lah. Aduh, nak sangat sudah. Kamu semua remaja. Kan cakap kita sebaya kan jadi dewasa pula. Okey. So dapat isi yang pertama? Dapat. Geram je. Okey. Mereka juga dapat mengakses jaringan peluang pekerjaan. Okey. Adakah ini isi kedua? Yes, isi yang kedua. Okey. Bukan itu sahaja, aktiviti kesukarelawanan juga mampu meningkatkan, banyak isi dia. Mampu meningkatkan kemahiran insaniah dalam diri. Dapat? Dapat. Okey. Terutamanya ketika mereka berinteraksi. Yang ini kena ambil tak? Terutamanya ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Tak payah. Huraian kamu jangan takut. Tinggalkan dia. Tinggalkan saja. Bahkan mereka juga boleh menimba ilmu dan kemahiran bekerja dalam sesebuah organisasi. Okey, adakah itu isi? Bahkan mereka juga boleh adakah ini isi ayat tu? Macam ya. Okey. Bahkan mereka juga boleh menimba ilmu. Bahkan itu merupakan isi. Faham? Bahkan dia juga merupakan menimba ilmu dalam kemahiran bekerja dalam sesebuah organisasi. Hal ini dikatakan demikian. Okey. Kamu jumpa je perkataan hal ini huraian beza tau. Okey. Ayat berbentuk huraian dengan ayat isi. Huraian macam biasa kita tak payah tengok, kita tinggalkan terus. Okey. Dalam hal ini, pihak kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam menanam semangat kesukarelawanan dalam kalangan belia bermula akar umbi. Okey. Pihak kerajaan memainkan peranan. Guys, ni apa dia ni? Pihak kerajaan memainkan peranan. Peranan pihak kerajaan dalam memupuk semangat apa? Kesukarelawanan. Nampak tak? Okey. Kat mana kata kunci dia, sir? Ini kata kunci dia ni, fokus dia. Fokus dia peranan. Peranan sama tak macam usaha? Ya, sama. Sama tak macam cara? Sama. Tindakan sama, tanggungjawab pun sama. Okey, so peranan, okey, dia mesti kena ada pihak. Siapa? Peranan pihak kerajaan. Yang ini fokus yang kedua peranan pihak kerajaan. Okey, peranan fokus kedua, peranan pihak kerajaan. Alright. Dalam memupuk semangat kesukarelawanan. Okey, dalam menyemai boleh tak sir? Boleh. Sama maksud kan? Sama boleh je ambil. Dalam memupuk semangat, okey, semangat kesukarelawanan.
Lawanan. Okey, ini fokus yang kedua, nampak ya? Peranan pihak kerajaan dalam memupuk semangat kesukarelawanan. Okey, yang sangat penting dalam menanam semangat kesukarelawanan dalam kalangan belia bermula akar umbi. Okey, antara usaha. Okey, minum lagi. Banyak sedu dia. Sedapnya. Love. Hari itu saya kena tipu. Saya beli yang macam ni kan, Taiso ni, tahu tak? Kan ada yang Taiso dia. Ya ampun, dia tak sejuk. Mula-mula saya beli sejuk. Lepas tu beli yang kedua. Ya, beli yang kedua sebab orang kat rumah semua nak. Bila saya pakai, beli kat mana? Beli kat TikTok. Lepas tu kena tipu. Kena tipu apa? Simpan ais cepat sangat cair. Lepas tu dia punya luar ni dia berpeluh. Berpeluh tu yang macam kalau kita letak, kalau air sejuk kan dia keluar wap-wap dia tu kan. Penyejatan. Jadi masa tu macam bengang sangat. Macam, rasa tertipu. Memang betul. Saya buat kajian satu malam. Lepas tu saya jumpa satu ni. Nampak tak? Dia tulis hati. Hati dia macam Taiso. Ini kedai yang sama, ini kedai yang lain. Yang masa saya beli tu kedai yang sama. Masa beli yang dapat tak sejuk tu. Lepas tu yang ini saya beli RM15 sahaja satu ni. Dah macam buat live dah. Okay, just nak cerita. Saya beli 3 masa tu. Beli 3. Memang sejuk. Saya buat kajian satu malam. So dia hati yang tersakiti. So kajian dia macam mana tau? Saya isi air sejuk kowe satu malam. Esok pagi air kowe yang tak ada ais tu still sejuk. And dia tak berpeluh dia punya ni. Sekian, kalau nak dapatkan boleh ni tekan beg kuning ya. Beg kuning ada dekat, pergi profil saya boleh tekan beg kuning, item nombor 2. Okay, dapatkan sekarang, ting-ting, dapatkan sekarang sampai pukul 12. Okay, kita sambung boleh? Kamu tanya beg kuning, tulisan kamu tanya beg kuning. Nasib baik, otak saya ada jual tak dekat ni beg kuning? Risau ya. Ada promotion, kita bagi untuk kamu lah RM15.90. Beli 2 free shipping. Terus sampai. Tak order pun dia akan sampai juga. Jangan risau. Okey. Antara usaha yang perlu diketengahkan. Usaha sama tak dengan peranan? Usaha sama dengan peranan. Macam saya cakap tadi. Peranan tu apa orang tu kena buat? Usaha pun apa orang tu kena buat? Langkah-langkah apa orang tu kena buat? Nampak tak dia punya persamaan dia? Nampak. Okey. Kamu tengok je antara tu, kamu tahu itu isi pertama. Dia tak susah pun okey. Antara usaha yang perlu ketengahkan ialah Kementerian Pendidikan Malaysia memasukkan sukatan pelajaran tentang kesukarelawanan dalam kurikulum pelajaran. Okey. Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan pihak kerajaan. Setuju tak dengan pendapat saya? Kalau tak setuju, awas Setuju tak setuju? Setuju kan? Okey. Jadi kita tengok dekat sini, Kementerian Pendidikan Malaysia memasukkan sukatan pelajaran tentang kesukarelawanan dalam kurikulum. Kurikulum tu maksudnya dalam bidang mata pelajaran lah. Okey, melalui pembelajaran dari peringkat awal, semangat kesukarelawanan akan tertanam dalam jiwa anak bangsa. Adakah itu peranan? Tapi itu apa sebenarnya? Itu merupakan huraian. Kena ambil ke? Tak payah, dah pandai dah semua. Belum tanya dah bagi tahu dah. Huraian tu huraian. Amboi, biasa dia ni. Okey. Melalui pembelajaran hal ini secara tidak langsung dapat mendidik golongan belia menjadi warga negara. Huraian lagi. Tak payah ambil. Okey, penubuhan Yayasan Sukarelawan Siswa bagi memupuk dan mempergiat aktiviti kesukarelawan dalam kalangan belia merupakan satu usaha yang dipuji. Adakah itu huraian? Itu huraian. Adakah itu isi? Confused pula. Okey, penubuhan. Apa peranan dia? Betul lah penubuhan. Ini bukan contoh lagi. Memang itu peranan dia. Kerajaan tubuhkan Yayasan Sukarelawan Siswa bagi memupuk dan mempergiat aktiviti kesukarelawanan. Okey. Konklusi tak payah. Tapi, okey. Kalau kamu pening, dengar betul-betul ya. Kamu tak tahu penutup rumusan ni nak buat macam mana, kamu tengok kesimpulan yang ada dalam bahan satu. Which is petikan ni. Faham tak? Kamu ambil je daripada situ tapi kamu ubahlah sikit. At least lah, katakanlah kalau macam, okay, saya tak ada idea. Daripada 2 markah, kamu ambil ni, kamu boleh dapat satu markah. Jangan tinggalkan dia, okay? Nanti saya tunjukkan. Alright, sekarang kita tengok fokus yang kedua. Fokus yang kedua, saya takkan ada 2 isi je.
Belum siap lagi. Tengok bahan yang kedua. Okey, bahan yang kedua ni adakah langkah-langkah usaha sama tak dengan peranan tadi? Sama kan? Jadi, ini fokus yang kedua ataupun dia tiba-tiba dia jadi ni? Dia jadi fokus yang ketiga. Tidak. Dia masuk sekali dengan fokus kedua. Kenapa? Sebab kita tengok suburkan. Memang dia cakap suburkan semangat kesukarelawanan. Tapi dia buat macam langkah-langkah dan cara-cara. Betul tak? Fokus dua pun dia cakap pasal cara-cara. Dia cakap pasal usaha. Jadi kita gabungkan sahaja. Macam itu. Jadi fokus yang kedua dia akan jadi cara-cara ataupun peranan dalam memupuk semangat kesukarelawanan. Okey, faham tak dekat sini? Faham. Alright. Jadi kita tengok sama-sama dekat sini. Okey, fokus dia yang ini sebuah kotak ya. Okey. Fokus tadi saya dah tuliskan. Okey, kita ada dua fokus saja dekat sini. Fokus satu apa dia? Alright. Kita ada dua fokus. Fokus satu ialah apa tadi fokus satu? Apa tadi? Cuba bagi tahu. Hilang ingatan. Boleh hilang ingatan. Faedah. Lambat. Faedah. Okey, kelebihan boleh. Faedah ataupun kelebihan. Ini kata kunci yang sama. Kamu buat fokus ni sama juga. Boleh dapat markah. Kebaikan. Apa lagi guys? Kepentingan. Okey. Yang ini merupakan fokus satu. Ada lagi satu, maslahat. Pernah dengar maslahat? Manfaat ada, maslahat pun ada. Maslahat, bukan masalah. Okey, ada lagi satu, manfaat. Dia akan jadi salah kalau manfaat. Tiba dia cari manfaat pula. Okey. So, yang ini nampak ni fokus satu. Okey, apa dia? Faedah aktiviti kesukarelawanan. Okey, sukarelawanan dalam kalangan belia. Okey, dalam kalangan belia. Alright. Nokta. Nampak? Fokus satu. Nampak? Mana Sheila? Hey Sheila. Thanks weh. Thanks weh sebab datang masuk kelas. Harap sangat kamu semua faham hari ni Sheila dia ada kelas. Sebab Sheila dia bersekolah dekat Kedah. Okay, so dia tak dapat masuklah bersama dengan kita. Lepas tu Sheila kata saya sampaikan salam dekat mereka dan harap sangat mereka faham saya tak boleh masuk kelas lah. Gitu Sheila. Okay, fokus yang kedua apa dia? Apa fokus yang kedua? Fokus yang kedua usaha, langkah, peranan. Yes. Usaha ataupun cara, okey, ataupun peranan, apa lagi, langkah, okey, langkah, tindakan pun sama juga. Tindakan apa? Memupuk semangat kesukarelawanan, memupuk ataupun menyemai. Saya tak tahu dah tulisan saya jadi apa. Nampak memupuk boleh baca memupuk ataupun menyemai. Okey, menyemai semangat kesukarelawanan. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Senang kan? So nanti last boleh screenshot. Tak alam malu lah tulisan tak lawa. Cik tiba. Okey. Cantik weh tulisan saya. Mana ada weh? Okey. Yang ini kita dah cari isi dia. Tak payahlah kita nak buat. Cuma apa yang saya nak bagi tahu dekat kamu, perenggan kena bahagikan ikut dia punya kriteria. Itulah. Kalau pendahuluan satu perenggan. Okey. Fokus satu dia punya isi satu perenggan. Fokus yang kedua perenggan yang kedua dan penutup perenggan yang ketiga. Fokus yang kedua perenggan yang ketiga. Dan penutup perenggan yang keempat. Kita asingkan setiap perenggan. Jangan buat dalam satu perenggan. Faham? Okey, faham. Okey, jom kita buat sama-sama. Boleh tak? Boleh. Okey, sebelum itu. Kalau pendahuluan, dia senang saja. Pendahuluan, dia punya formula, rumusan. Okey, rumusan membincangkan. Alright, rumusan membincangkan kena nyatakan kedua-dua fokus
Rumusan membincangkan, okey, apa fokus 1 kamu insert saja. Fokus 1, lepas tu dan baru dapat 2 markah. Dan nyatakan fokus yang kedua dapat 2 markah. Gitu. Noktah gitu. Faham? Kalau markah bahasa yang ditolak macam mana? Okey. Markah bahasa yang boleh ditolak, dia berbentuk macam ni Okey. Contoh kamu buat rumusan. Kamu buat rumusan membincangkan. Okey. Rumusan membincangkan tentang. Alright. Katakanlah kamu dah masukkan fokus 1 dan kamu masuk juga fokus yang kedua. Okey. Saya letak dua-dua fokus ke? Ni bahagian C ke? Ya betul. Ini rumusan dia. Ini rumusan. Okey. Tapi dia kamu akan ditolak. Okey, 1 markah bahasa. Kamu boleh dapat 2 markah ni lagi untuk pendahuluan, tetapi markah bahasa tolak 1. Okey, jap tolak 1 markah bahasa. Kenapa? Sebab dekat sini ada perkataan tak, kan, lepas tu bertemu dengan tentang. Tak boleh ya. Okey. Kan tu dia dah merujuk kepada benda tu dah. Jadi tak payah ada tentang lagi. Tak boleh bertemu. Faham? Dia tak boleh ada kata sendi nama. Kata senda nama pula. Ingat gurau senda. Jadi markah bahasa tolak 1 kat sini. Boleh dapat markah penuh tak? 30? Tak boleh lah kalau macam tu. Bila dah tolak markah ya. Okey. Kita buat sama-sama rumusan, boleh ke tidak? Kita buat yang lengkap ya. Seperti mana kamu melengkapi hidup pada hari ini. Padahal 1 jam je. Tiba melengkapi hidup. Kenapa tiba? Kami hadir 1 jam je. Iya. Minggu lepas 2 jam, betul tak? Minggu lepas kamu ada tak yang dengan kat sini? Pada hari Ahad. Tapi kita buat 2 jam. Tapi rasa macam 2 minit. Belajar-belajar 2 jam. Ikan terbang dia kata ada. Adi Iskandar, saya. Hari ni jangan minta 2 jam lah. Ada kelas lain. Lepas ni ada kelas form 3 lagi. Form 4. Form 5 pun ada juga. Tu kelas biasa lah. Okey. Yang tak biasa tu bila kita melihat si dia bersama orang lain. Itu je. Okey. Jadi hari ni kita tengok. Jom kita buat sama-sama. Dia tiba-tiba ada alright. Perengan yang pertama, rapat dekat tepi. So dia akan jadi macam ni. Rumusan, okey, rumusan membincangkan. Dia bila jari dah besar ni, nak menaik pun semua. 1 jari boleh sentuh 10 huruf. Tu yang terjadi macam tu. Awas ya bila jari dah gemuk okey, dia sepatutnya dia perengan pertama rapat. Tapi kalau jarak salah ke? Tak salah. Cara penulisan jawapan asalkan dalam bentuk perenggan, tapi tak ada tolak markah apa-apa. Apa besarnya? Senang nampak senang nampak. Okey, nak kecilkan tulisan pun boleh, tak ada masalah. Nak saiz berapa? Okey, rumusan membincangkan. Okey, kita insert dia punya ni. Faedah. Perlu tak kita gandakan? Boleh gandakan, tak gandakan pun tak apa. Kalau nak gandakan, jadi macam ni lah. Kira 1 perkataan. Okey, faedah aktiviti kesukarelawanan. Jangan salah eja dalam kalangan belia. Okey. Lepas tu dan apa? Dan cara-cara ataupun peranan boleh juga. Dan langkah-langkah pun boleh juga. Okey, dan cara-cara cara-cara untuk memupuk semangat kesukarelawanan. Okey, dalam kalangan belia boleh juga. Tapi kita tak payah ulang 2 kali lah, sama je. Okey. Aktiviti dan cara untuk dalam kalangan belia. Boleh letak. Dia macam tu je. Nampak tak? Okey, ini perenggan yang pertama. Perenggan yang pertama, kesimpulan. Okey, dapat tak semuanya? Nak buat langkah-langkah boleh, nak buat peranan-peranan pun boleh.
Peranan-peranan pun boleh, tak ada masalah ya. Dia sama je maksud dia. Tapi kamu jangan pula slash yang macam yang saya buat ni. Kamu tak yakin mana satu, kamu pun buat. Dan usaha, palang cara, palang peranan, palang langkah. Takut nanti cikgu komen, kamu dah kenapa tamat haloba sangat. Tak ada pun makan bagi kalau buat macam tu. Dan cikgu pun tak ada yang nak pilih-pilihnya. Ya. Tak pasal-pasal jadi macam tu. So nanti boleh share answer Daniel. Sedangkan hati dan perasaan pun kita boleh share. Apatah lagi jawapan. Apalah sangat jawapan ni. Kadang-kadang kita ada benda yang kita share dengan orang kan. Kehidupan kita ni pun sebenarnya harus dikongsi dengan masyarakat. Kegembiraan pun sama. Padahal minta ni je kan. Okay. Kita masuk perenggan yang kedua. Boleh? Boleh. Guys, kamu jangan pula nanti kamu tulis jawapan kamu. Okay. Soalan yang bagus. So, boleh buat warna yang berbeza ke? Jangan. Kamu guna je pen macam biasa, pen hitam atau pen biru. Jangan kamu buat, contohlah, nak bagi nampak, ini fokus ni. Saya nak cikgu saya nampak, walaupun cikgu saya berkacamata dan pandangan dia cukup jelas ya, tapi saya nak bagi nampak, saya nak buat warna pink bling-bling sikit. Yang ada yang macam corak-corak. Jangan. Risau cikgu kamu tiba-tiba bagi surat cinta pula nanti ya. Guna warna pen biasa, cikgu tahulah. Itu fokus ya. Okey. Kita buat perenggan yang kedua. Pendahuluan tu nak jarak pun boleh kan? Boleh. Pendahuluan pertama rapat boleh, jarak pun boleh. Tapi perenggan kedua wajib jarak. Faham tak? Perenggan yang kedua wajib jarak. Okey, jadi sepilih yang mana? Jarak ke rapat? Okey, yang sebenarnya ialah dia rapat kat tepi. Perenggan yang pertama sahaja. Perenggan yang kedua kamu rapat ke tepi auto jadi salah. Kenapa? Sebab sistem perenggan dia macam ni. Perenggan tu maksudnya kita nak masuk dari satu isi ke satu isi yang lain. Okey, perenggan tu ialah yang ada jarak pada permulaan ayat bagi perenggan-perenggan seterusnya. Nak menunjukkan apa? Ada perbezaan di antara satu aspek satu perenggan tu dengan perenggan yang lain. Okey? Sebab tu permulaan dia ni kalau kita jarakkan, habis dia bermula dari mana? Kamu faham tak konsep dia? Kalau pendahuluan kita jarakkan, terus jarak. Habis dia ni mula dari mana sebenarnya? Padahal dia lah pendahuluan. Jadi kalau kamu perasan dalam buku teks ke apa ke, karangan ke apa kan, petikan, dia semua rapat dekat tepi sebenarnya. Okey? Untuk perenggan yang pertama saja. Dia macam tu konsep dia. Baru faham. Tapi dengar. Kalau jarak dia tak salah, tak ada tolak markah, kamu jangan risau. So nanti kamu tanya balik cikgu. Kalau cikgu kata okey, pendahuluan kena jarak, kamu jangan pula cakap cikgu Syuk kata rapat, cikgu kat tepi. Sudah, dia memang ada dua pendapat macam itulah. Ya, ikut apa yang cikgu kamu bagi tahu. Okey, sebab cikgu kamu yang semak jawapan, cuma semak hati dan perasaan. Tiba. Okey, kita masuk fokus yang pertama. Saya akan gunakan warna lain supaya kamu nampak. Okey, antara faedah aktiviti kesukarelawanan. Okey, kita masukkan fokus satu. Faedah aktiviti kesukarelawanan dalam kalangan belia. Apa faedah dia? Adalah dapat. Okey, kenapa adalah dapat? Sebab ialah tu untuk kata nama, betul? Selain daripada kata nama, contohnya dapat tu kata bantu kita guna adalah. Okey? Adalah dapat. Kalau bertemu dengan kata kerja pun kita guna adalah. Adalah mempunyai, adalah memiliki, adalah memperolehi. Fahimtum? Faham tak semuanya? Faham. Okey. Kita sumbat isi yang pertama. Kena ada berapa isi? 8 semuanya. So kita ambil 4 daripada isi pertama, 4 isi kedua. Okey, adalah dapat membantu mengembangkan potensi. Okey. Cuba kamu tengok. Dapat membantu mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Boleh tak kita permudahkan dia? Membantu mengembangkan potensi diri. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Itulah yang terbaik. Kamu boleh pendekkan saja. Okey, so dia akan jadi adalah dapat tu tak payahlah kita terus membantu Okey, adalah membantu sama warna dia. Kita tak nak warna yang sama lah. Okey. Kita ambil warna hijau ya. Alright. Okey, adalah membantu mengembangkan. Tak pun kita buat macam ni, adalah dapat mengembangkan
potensi diri. Deti pula. Diri. Okey. Nampak tak isi yang pertama? Nampak. Ada apa-apa nak tanya setakat ini? Tak ada okey. Selain itu, penanda wacana. Masuk isi yang kedua. Isi yang kedua apa dia guys? Tolong bagi tahu dekat Sir. Isi yang kedua ialah dapat mengakses jaringan peluang pekerjaan. Okey. Selain itu, dapat mengakses peluang pekerjaan di Malaysia. Kita pendekkan. Nampak ke tidak cara penulisan isi dia? Sir, kalau saya sambung dia boleh ke macam isi satu serta isi dua? Boleh? Jom kita buat. Boleh gabung dua isi dalam satu ayat. Tapi dua saja. Jangan lebih Jangan semua isi kamu letak koma dan apa. Jangan. Okey. Kita cuba nak gabungkan isi dalam satu ayat. Tapi sebaik-baiknya digalakkan asing. Sir, yang tu tak payah subjek ke? Tak payah. Okey. Yang ini tak payah subjek. Kenapa? Sebab kita dah cakap dekat ayat yang pertama dalam perenggan ni. Nampak tak? Penanda wacana ni, dia terus masuk isi. Dia macam tu je. Kamu tak payah buat. Selain itu, faedahnya juga adalah dapat, jangan. Itu kamu akan tambah bilangan patah perkataan. Asalkan kamu dah mention kat sini. Tapi kalau kamu terus buat, antaranya ialah, itu salah. Kenapa salah? Kenapa cikgu tak suka buat antaranya? Bukan tak suka. Memang salah terus. Sebab kalau kamu buat, antaranya ialah, cikgu akan tanya kamu balik kan. Query balik kamu, antaranya tu kamu nak cerita pasal faedah ke? Pasal cara-cara. Jadi salah dekat situ. Okey, tapi kalau nak jangan buat ya. Okey, seterusnya. Okey, untuk isi tu boleh gabung tapi tak galakkan. Faham tak? Kenapa? Untuk apa? Untuk pemarkahan kamu. Senang cikgu nak cari. Apa nama point nak cari markah kan? Okey, seterusnya kita masuk isi yang ketiga. Meningkatkan kemahiran insaniah dalam diri. Okey, seterusnya mampu meningkatkan kemahiran insaniah dalam diri. Nokta. Nampak tak? Dia macam simple tapi dia memang senang guys. Okey. Kita dah guna apa lagi? Tambahan pula. Nak ikut yang pasdak tu boleh tak? Nak ikut pun tak apa. Okey, lagi satu isi tambahan pula. Alright. Apa isi dia? Isi yang keempat kita nak ambil yang mana tadi? Tambahan pula. Mereka juga boleh menimba ilmu dan kemahiran bekerja dalam sesebuah organisasi. Okey, tambahan pula. Okey. Boleh tak letak golongan belia? Boleh? Golongan belia boleh menimba ilmu dan kemahiran bekerja dalam sesebuah organisasi. Organisasi. Nokta gitu. Dapat tak? Sir, tambahan lagi boleh ke? Oh, yang betul ialah tambahan pula. Kalau tambahan lagi itu untuk huraian. Faham tak? Tambahan pula untuk isi kita guna tambahan pula. Soalan yang baik. Okey, settle fokus satu. Ada 4 isi betul? Kita nak masuk fokus yang kedua pula. Lagi 4. Sebab syarat-syarat nak dapat markah yang penuh ialah 8 isi. Okey. Macam mana kita nak buat ayat untuk fokus yang kedua? Okey. Terdapat pelbagai cara untuk memupuk. Okey. Terdapat pelbagai cara bagi memupuk semangat kesukarelawanan. Okey. Seperti bagi isi yang pertama untuk fokus yang kedua. Apa isi yang pertama untuk fokus yang kedua? Okey, iaitu pun boleh juga. Okey, seperti peranan pihak kerajaan. Okey, seperti yang ini panjang sikit ya. Seperti peranan pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia, berapa patah perkataan? Dia nampak macam panjang. Tapi dikira berapa patah perkataan? Dikira 1. Kenapa? Kata nama khas. Okey, pandai, mantap.
Okay, Lindsay. Boleh Luna? Boleh. Putri okey? Okey. Daniel okey? Okey. Alright. Ikan terbang dah terbang ke belum? Belum. Alright. Pihak kerajaan, peranan pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia memasukkan sukatan pelajaran tentang kesukarelawanan. So, kalau tulis KPM, elakkan. Kita boleh guna short form kalau yang atas tu kita dah mention Kementerian Pendidikan Malaysia. Tak apa, tulis penuh sebab dia kira satu patah perkataan sahaja. Ejaan penuh jangan buat short form Okey, memasukkan apa tadi? Memasukkan apa sukatan pelajaran tentang kesukarelawanan. Okey, memasukkan sukatan pelajaran tentang kesukarelawanan dalam kurikulum sekolah. Nokta. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Okey, guna penanda wacana lagi. Apa dia? Kita boleh buat di samping itu. Yang ini kita belum buat lagi kan? Okey, kita boleh ambil dekat sini mempergiat aktiviti. Okey. Penubuhan Yayasan Sukarelawan Siswa bagi mempergiat aktiviti kesukarelawanan. Alright. Di samping itu, kita boleh buat peranan. Okey, peranan yayasan apa? Cuba baca. Yayasan Sukarelawan Siswa ke? Sukarelawan Siswa bagi mempergiat aktiviti. Betul tak sukarelawan siswa? Betul. Kesukarelawan siswa bagi mempergiat aktiviti kesukarelawanan. Aktiviti kesukarelawanan dalam kalangan belia. Boleh juga. Tapi macam ni pun dah betul dah. Nampak isi dia? Okey. Bahan yang kedua. Sekarang ni kita kena tambah lagi berapa isi nak cukupkan 8 isi. Lagi 2 isi kan? Bahan yang kedua dia bagi 3. So kita ambil berapa? Kita ambil 2 je, betul tak? Okey. So kita boleh buat macam mana? Guna je penanda wacana yang sama. Boleh, tak ada masalah. Okey. Contoh penanda wacana yang sama kita boleh buat selain itu ataupun seterusnya. Boleh juga. Ya, nak jimat kita guna seterusnya. Okey, seterusnya mempromosikan aktiviti sukarela melalui media massa. Alright. Mempromosikan aktiviti sukarela melalui media massa. Dah macam itu saja. Okey. Okey. Lepas tu kita masukkan isi yang terakhir, akhir sekali. Okey, akhir sekali ni boleh ambil daripada bahan yang kedua, mana-mana isi saja. Kalau macam saya nak ambil mengadakan sambutan Hari Sukarelawanan peringkat sukarelawanan antarabangsa peringkat kebangsaan. Okey, akhir sekali menganjurkan boleh tak boleh mengadakan sambutan Hari Sukarelawan, sambutan Hari Sukarelawan antarabangsa. Okey, sambutan hari yang ini kata nama khas, so kira satu je. Hari Sukarelawan antarabangsa peringkat kebangsaan. Nokta. Dapat tak jawapan dia? Dapat ke dapat? Dapat. Cukup tak 8 isi? Cukup. Okey. Yang ini nampak panjang sebab setaip kan besar. Nampaklah panjang, dek. Okey. Penutup macam mana? Penutup kamu boleh buat konklusinya atau tuntasnya atau kesimpulannya. Okey. Macam mana kita boleh macam mana kita nak buat penutup? Okey, kita boleh buat konklusinya. Okey, konklusinya. Kesimpulannya pun boleh. Okey, macam mana cara nak buat penutup? Come on guys. Siapa yang terlibat dekat sini? Okey, kita boleh cakap golongan belia, betul? Golongan belia guna 5 jari. Okey, apa dia? Come on. Pihak kerajaan wajarlah memainkan peranan yang penting, ya. Ataupun lagi satu, golongan belia haruslah
haruslah melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan kerana terdapat pelbagai faedah. Dia macam tu. Okey. Kesimpulannya tema pastu supaya untuk betul. Okey, dia macam ni ya. Kesimpulannya, okey. Aktiviti kesukarelawanan, nampak ya? Aktiviti kesukarelawanan dalam kalangan belia, okey. Hendaklah apa? Hendaklah dipergiat oleh pihak kerajaan. Golongan belia hendaklah dipergiat oleh oleh pihak kerajaan agar agar apa? Agar semangat ataupun agar golongan belia mendapat faedah. Nampak tak? Okey, agar semangat agar semangat kesukarelawanan dapat disemai dalam diri mereka ataupun dalam diri golongan belia. Dah noktah macam itu saja. Nampak ke tidak? Kesimpulannya Cikgu Syuk handsome. Kamu tu buat kesimpulan apa? Okey. Dah cukup 1 jam 1 minit guys. Yeay, dapat siap satu ni. Okey, yang ni nanti masukkan dengan yang minggu lepas punya, boleh? Nanti kamu cek je dalam bank notes tu. Lepas 2 atau 3 hari bekerja. Suka hati nak masukkan bila kan? Jangan scroll, nak tengok jap. Oh, jangan scroll. Okey. So, sampai di sini sahaja kelas kita guys. Memang sangat padat selama 1 jam ini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Dengan ini tamatlah sudah kelas kita, kelas ekstra, kelas hati kita. Jaga diri, jaga hati. Kita jumpa dalam normal kelas seperti biasa. Take care semua. Tata diri tutu. Semoga ceria selalu. Jangan lupa makan tengah hari. Bye-bye. Nama kamu sentiasa dalam hati. Bye-bye guys. See ya. Bye. Jumpa lagi. Bye sir. Bye sir. Bye sir.